ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita nak sambung perbincangan berkaitan dengan pelajaran tafsir Suratul Hashr, iaitu pada ayat yang ke-8 ayat yang ke-8 ayat yang ke-8. Suratul Hashr ayat yang ke-8. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Ayat yang ke-9. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. للفقراء المهاجرين, kepada orang-orang miskin yang berhijrah. Jadi ayat ini berkaitan dengan ayat sebelum, iaitu berkenaan dengan pemberian. Hendaklah diperuntukkan kepada orang-orang miskin yang berhijrah keluar dari bumi Mekah akibat diusir dari kampung halamannya dan harta bendanya kerana berpegang teguh pada ajaran Islam untuk mencari keredaan Allah serta menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar iman dan amalannya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang Ansar pula yang mendiami negeri Madinah serta telah beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan tidak ada dalam hati mereka perasaan hendak mengambil apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka sendiri dalam keadaan kekurangan. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh sifat bakhil, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Itu dua ayat dari suratul Hashr, iaitu ayat 8 dan ayat 9. Lil fuqara'il muhajirin, ini masih lagi berkaitan dengan, kalau kita perhati ayat 7, ayat 6 ke atas itu, yang menyentuh berkenaan dengan hukum harta faid, harta yang diperolehi melalui hasil yang diperolehi daripada orang-orang yang tidak Islam itu, bila dia tunduk kepada kerajaan Islam sebagai satu bentuk cukai. Tetapi faid ini sebenarnya dia berkaitan dengan peperangan juga. Cuma harta tu bukan diperolehi di medan perang, tapi dia berkait dengan peperangan juga, harta faid. Dan faid ini sebenarnya dia ada satu istilah yang khusus lah, ta'arif yang khusus. Baik, harta itulah, harta yang diperolehi secara konsep faid itu, ataupun harta ghanimah, maka mesti diperuntukkan kepada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mana orang-orang fakir yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah itu adalah orang-orang yang ukhriju min diyarihim, mereka telah dihalau keluar daripada negeri mereka,
dan mereka telah dinafikan hak harta mereka. Mereka keluar yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka keluar dari bumi Makkah itu semata-mata kerana nak ingin mencari redha Allah, kelebihan daripada Allah dan redha Allah, dan dengan maksud untuk menolong agama Allah dan menolong Rasul Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka diberi gelaran As-Sadiqun. As-Sadiqun merupakan darjah kebesaran yang dianugerahkan oleh Allah kepada para sahabat Nabi dan juga kepada umat Nabi yang benar-benar mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ayat yang ke-9, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan orang-orang yang mendiami negeri itu, yakni golongan Ansar yang mendiami bumi Madinah, wal iman, dan orang-orang yang beriman di Madinah, wal imana min qablihim, dan orang-orang yang telah beriman sebelum mereka. Maksudnya orang-orang Madinah yang masuk Islam sebelum Nabi hijrah, itu maksudnya. Wal imana min qablihim, maknanya orang-orang Islam, yakni golongan Ansar yang memeluk Islam sebelum Nabi hijrah. Kita kena tahulah dari segi sejarahnya, yang masuk Islam di Madinah ni bukan semuanya selepas hijrah. Bahkan ramanya adalah sebelum hijrah lagi. Ketika Aqabah tu, perjanjian Aqabah pertama ada, dah masuk Islam. Perjanjian Aqabah yang kedua lebih ramai lagi. Sehingga bila Nabi pergi berhijrah ke Madinah, masyarakat Islam tu sudah ada melebihi 86 buah rumah dah sudah masuk Islam. Mengikut dalam riwayat, dalam sirah-sirah, berdasar pada riwayat-riwayat, begitulah dia punya keadaan masyarakat Islam di Madinah. Mereka masuk Islam sebelum Nabi berhijrah ke Madinah lagi. Ini suatu kebanggaan, suatu kehebatan mereka. Jadi sikap orang-orang Ansar yang mendiami Madinah itu, yuhibbuna man hajar ilaihim, mereka sayang, mereka kasih, mereka cinta man hajar ilaihim, kepada orang yang berhijrah ke kampung halaman mereka. Dan sedikit pun tidak ada perasaan dalam hati-hati mereka rasa perlu kepada harta yang telah mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Dan mereka wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka sanggup mengutamakan golongan muhajirin berbanding diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka juga memerlukan kepada barang itu. Wa man yuqa syuhha nafsih, dan sesiapa yang bakhil untuk bersedekah, sesiapa yang kikir, bakhil, kedekut, wa man yuqa syuhha nafsihi, dan orang-orang yang mana mengekang lah, orang-orang yang memelihara diri dia. Wa man yuqa ni orang yang mengekang, dia kontrol diri dia daripada sifat bakhil. Mari perasaan tu untuk tidak mahu sedekah, dia mari perasaan manusia ni, saya nak bersedekah, dia akan mari dalam jiwa manusia. Tapi dia boleh kawal tu, dia boleh buat sifat tu. Itulah dia orang-orang yang berjaya. Faulaika humul muflihun. Baik, cuba tengok bagi pelajar-pelajar yang ada kitab ni, cuba tengok ayat 8 itu, huraian ringkas lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim. Orang-orang fuqara, golongan yang miskin, golongan fakir, yang terdiri dari kalangan muhajirin, yang mana mereka telah dihalau dari negeri mereka. Mana negeri mereka tu? Makkah. Hak ni hijrah, dia panggil hijratul makan. Hijrah ni dia ada dua. Mana hijrah makan, selagi mana hijrah makna. Hijrah dari segi makna, dari segi sikap. Hak ni hijrah makan, yang ni perpindahan yang berlaku, yang bersifat berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Ittarruhum ilal khuruj minha fakharaju, yang mana mereka terpaksa keluar, mereka terdesak untuk keluar, maka mereka keluar. Terdesak itu kerana apa? Kerana terhalang agama,
di kampung halaman mereka sendiri. Jadi agama terhalang. Mereka tidak dapat nak beramal dengan agama dengan sepenuhnya. Maka mereka sanggup keluar. Faja'ala lahum fil fai' haqqan liyughniyahum. Maka Nabi SAW telah menentukan sebahagian harta fai' sebagai hak mereka. Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Rasulnya menentukan sebagai satu syariat, harta 1/5 daripada harta rampasan perang itu mesti diperuntukkan khusus kepada mereka, liyughniyahum, untuk mencukupkan keperluan mereka. Dan mereka keluar itu yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Apa tujuan golongan muhajirin keluar daripada bumi Mekah itu pergi ke Madinah? Apakah dengan maksud untuk menguruskan perniagaan atau dengan maksud keduniaan? Tidak. Bahkan mereka keluar sanggup bersusah payah, sanggup meninggalkan keluarga dan harta benda yang mereka bina sekian lama di Mekah, semata-mata yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, semata-mata kerana mencari kelebihan kurniaan daripada Allah dan kerana redha kepada Allah. Birrizqi fid dunya birridwan bil akhirah. Mereka sanggup meninggalkan kampung halaman kerana mencari redha Allah. Dan mereka birrizqi fid dunya, yakni mereka terima dengan seadanya. Itu maksudnya. Rezeki yang mereka perolehi di dunia, tak apalah, kita redalah. Kita terlepas harta kita sendiri, harta yang kita cari hasil pada titik peluh kita, kita sanggup tinggal dengan redha, bukan dengan terpaksa. Dengan redha, terpaksa keluar tapi redha dengan apa yang berlaku. Dan mereka juga redha, puas hati dengan akhirat, sanggup tinggal dunia. Kenapa? Kerana redha kepada akhirat. Setengah orang itu dia tidak sanggup terlepas dengan harta dunia. Sahabat Nabi ini sanggup terlepas harta dunia asalkan dapat akhirat. Itu sahabat Nabi. Wa yansuruna Allah. Dan Allah sebut bahawa golongan muhajirin mereka menolong Allah. Mereka ni ansarullah wa ansaru rasulih, yakni wa ansaru rasulillah. Mereka inilah pembantu agama Allah dan pembantu Rasul Allah. Bil jihad lil kuffar, dengan aktiviti jihad yang mereka lakukan terhadap orang-orang kafir. Ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Dengan perbuatan mereka, dengan jihad, dengan pengorbanan mereka, mereka mendapat darjah as-sadiqun. As-sadiqun di dalam agama ini merupakan satu darjah kebesaran, yaitu ar-rasikhuna fi sidq. Mereka mendapat keuntungan. Mereka mendapat keuntungan dari sudut kebenaran itu. Mereka mantap di dalam kebenaran mereka. Mereka teguh di dalam as-sidq, dalam kebenaran mereka. Mutu sidq, mutu benar yang ada dalam diri mereka, sanggup tinggal harta, sanggup tinggal keluarga, sanggup hilang dunia. Itu mutu sidq yang ada dalam diri mereka. Kita tak sampai tahap tu lagi. Mutu kebenaran, mutu sifat sidq yang ada dalam diri kita tidak sampai ke tahap sahabat tu sekarang ni lah. Sebab kita boleh jadi ibadat tak tinggal, tapi dari segi harta benda mungkin tak sampai ke peringkat sanggup berkorban harta, mungkin tak sanggup, tak sampai ke tahap tu. Sahabat Nabi ni dia sanggup habis harta kerana agama. Ini satu perkara yang sukar untuk kita buat lah. Tetapi manusia kita sendiri pun boleh sampai ke tahap itu dengan ada jihad itu. Tak ada jihad tak boleh nak buat.
Inilah jihad sahabatnya begitu. Sebab tu mereka dikurniakan darjah kebesaran as-sadiqun, maqam siddiq, maqam benar, maqam orang-orang yang benar, maqam siddiq. Itu satu perkara yang susah lah. Ayat yang ke-9, walladzina tabawwa'ud dar. Tadi ayat ke-8 itu sebut tentang kelebihan masyarakat Muhajirin yang berhijrah ke Madinah, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Manakala ayat yang ke-9 pula, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pula sifat baik, sifat cemerlang yang ada dalam diri golongan Ansar yang terdiri daripada Aus dan Khazraj, di mana Allah menyebutkan walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, iaitu orang-orang yang mendiami negeri Madinah itu, yang telah beriman sebelum daripada mereka berhijrah ke bumi Madinah itu lagi. Siapa mereka itu? Humul Ansar. Mereka itulah golongan Ansar yang terbentuk daripada gabungan dua kabilah besar, iaitu Aus dan Khazraj. Sakanul Madinah qabla al-muhajirin. Mereka telah mendiami bumi Madinah sebelum Muhajirin pergi ke Madinah. Wa amanu billahi wa rasulih. Dan mereka ini telah beriman kepada Allah dan kepada Rasul Allah. Sifat ataupun perwatakan golongan Ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta, kasih dan sayang kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ahsinu ilal muhajirin, ahsanu ilal muhajirin wa asyrakuhum fi amwalihim wa masakinihim. Mereka telah berihsan, mereka telah melakukan ihsan kepada golongan muhajirin, dan mereka telah berkongsi harta mereka dan tempat tinggal mereka dengan muhajirin. Ini satu kelebihan. Sehingga dalam riwayat sebut dia sanggup bagi sebahagian harta dia kepada muhajirin, sanggup bagi penempatan kepada muhajirin. Bahkan ada di kalangan Ansar yang mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia sanggup cerai untuk diberikan kepada golongan muhajirin. Tu sanggup sampai begitu sekali. Harta boleh lagi ni nak beri bini ni berat kat lah tu. Tapi maknanya yang tidak terbayar di ruang minda kita lah nak buat gitu. Tapi dia beri dengan cara dah. Mana isteri tu pun faham. Isteri tu faham. Ini bukan main-main dalam keadaan tu. Dia dalam keadaan begitu, dia tahu, dia sangat memahami betapa terdesaknya golongan muhajirin, betapa hilangnya keduniaan pada golongan muhajirin tu. Hilang habis harta, setengah-setengah tu tak ada harta, mungkin tidak terasa mana. Tapi hak ada keluarga, hak jutawan di Mekah, sanggup tinggal harta pergi ke Madinah. Sebab itulah golongan Ansar itu sanggup. Dan isteri dia pun faham. Maknanya berikan isteri itu, maknanya hadiah, ceraikan isteri, kemudian benarkan berkahwin dengan golongan muhajirin itu satu pengorbanan yang sangat besar. Sampai begitu sekali. Selepas mereka memberikan harta dan aset mereka kepada golongan muhajirin, Allah sebut lagi. Ini ayatnya, pemberian itu ikhlas sungguh. Pemberian itu ikhlas sungguh, bukan main-main, bukan bui nak terah-terah, tidak. Mana Allah sebut wala yajiduna fi sudurihim hajah. Dan setelah mereka memberikan harta, tempat tinggal dan juga apa yang mereka sayangi kepada golongan muhajirin, mereka tidak terasa dalam diri mereka rasa mahu nak ambil balik harta itu, tidak terasa. Itu kelebihannya. Dengan dia beri harta kepada golongan muhajirin, dia tidak berasa, tidak terlintas dalam hati mereka untuk mengambil kembali harta yang diberikan itu. Rasa hasadan atau ghaizan atau hazazah, mana rasa deki, kalau lepas tu rasa deki. Sebab apa? Sebab apa? Ramai dari kalangan sahabat, misalnya Abdurrahman ibnu Auf, misalnya seorang tokoh kaprak di zaman Nabi SAW. Bila dia pergi ke Madinah, pergi dalam keadaan tidak ada harta kecuali
pakaian di tubuh saja ada. Jadi bila golongan Ansar berikan harta kepada Abdurrahman ibnu Auf sebagai hadiah, bukan sebagai harta pinjaman, tidak, tetapi sebagai hadiah, maka harta itu diurus niagakan oleh Abdurrahman ibnu Auf. Jadi Abdurrahman ibnu Auf ambil harta tu dan dia urus niagakan, dia laburkan dalam bentuk perniagaan. Dalam masa yang sekejap sahaja, Abdurrahman ibnu Auf dapat membina satu kita kata perniagaan di Madinah, dan dia bayar balik harta yang diberikan oleh golongan Madinah, pokok Madinah. Sehingga golongan Ansar kata, saya bukan bagi pinjam, saya bagi percuma, hadiah. Kata Abdurrahman ibn Auf, masa saya ambil tu saya tidak niat nak ambil percuma, saya niat nak pinjam. Kerana saya nak harta ni biar ada milik saya sendiri. Jadi anggaplah harta yang saudara bagi itu sebagai pinjaman saja, dia bagi balik. Jadi Allah sebut sini tidak ada perasaan hasad dengki di kalangan golongan Ansar bila golongan Muhajirin, sebab kena ingat golongan Muhajirin yang berhijrah itu akhirnya selepas itu mereka jadi lebih kaya daripada orang Madinah. Tapi golongan Ansar dia tidak rasa hasadan, tidak rasa iri hati, tidak rasa dengki, tidaklah kata berasa nak semula harta dia, nak ambil semula, tak ada. Allah sebut tidak ada dalam diri mereka hajah, rasa perlu, rasa nak kembali, nak ambil balik mimma utu, daripada harta yang mereka telah berikan kepada golongan Muhajirin. Tak mari perasaan itu. Ini jiwa yang sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud mimma utu, daripada harta yang mereka berikan, ia memberi erti mimma utul muhajirun, mimma utiyal muhajirun dunahum minal fai'. Dan mereka tidak semula terjemahan yang kedua ni sebenarnya, mereka tidak merasakan dalam diri mereka perlu mimma utu, daripada harta yang telah diberikan kepada golongan Muhajirin. Ni golongan Muhajirin sebab kena ingat golongan Muhajirin saya sebut tadi, misalnya Abdurrahman ibnu Auf, hak ni manusia yang mampu berdikari. Di mana saja mereka pergi, mereka mampu berdikari, sebab mereka ni orang bijak dari segi perniagaan, bijak dan segala-gala lah. Tapi ada juga dari kalangan golongan Muhajirin ini yang dia tidak bijak dari segi pengurusan dunia ni. Jadi bila susah di Madinah, susah di Mekah, bila hijrah pun susah juga. Ada setengah tu tidak dapat nak bangkit dari segi keuangan, dari segi harta benda di Madinah, walaupun semasa di Mekah kaya. Orang-orang ni Nabi bagi kepada mereka harta-harta daripada faid, daripada harta kita kata rampasan perang dan sebagainya. Nabi beri banyak pada Muhajirin kerana mereka ini orang-orang yang terlantar. Dan ayat disebut golongan Ansar yang juga kuat membantu Nabi bila Nabi berikan harta faid banyak diberikan kepada Muhajirin. Mereka tidak rasa dengki, mereka tidak rasa iri hati, tidak. Ini sifat masyarakat Islam Madinah yang disebut sebagai golongan Ansar itu. Jadi mimma utiyal muhajirun bal tabat anfusum, bahkan hati mereka rasa tenang, rasa suka pula. Sebab apa? Sebab saudara kita dapat nikmat Allah, dapat harta. Maknanya sikap orang Madinah tu, dia nak hidup senang, dan dia nak orang-orang yang dia sayang juga hidup senang. Dengan kata lain, mereka membangun bersama, mereka naik bersama, mereka dapat mengecapi nikmat bersama. Itu sikap orang Islam sebenar, sikap orang Islam sebenar. Jadi perkara ini kalau kita tengok, sifat ini cukup menebal, cukup hebat, ada dari kalangan dalam diri umat Islam Ansar di Madinah itu. Bahkan dalam riwayat disebutkan bila mana Nabi mendapat harta ghanimah daripada harta Bani Nadir. Ingat ada cerita dalam suratul Mujadilah tu? Bukan surah ni juga, suratul Hajj. Ayat yang keberapa tu? Tu, ayat mula-mula lagi tu. Ayat yang ketiga. Yang mana disebutkan di sini Nabi menghalau Yahudi Bani Nadir daripada bumi Madinah. Ingat tak cerita kita bincang sebelum di awal suratul Hashr itu? Mana golongan Yahudi di Madinah ini, khususnya Bani Nadir,
mereka telah dihalau kerana mereka ini telah melanggar janji dan berkomplot dengan Quraisy di Mekah untuk serai Nabi SAW. Maka harta mereka dirampas, mereka dihalau daripada bumi. Nabi telah panggil Ansar. Nabi telah panggil golongan Ansar, dan Nabi memberi penghargaan kepada mereka dengan apa yang mereka telah lakukan terhadap golongan Ansar, di mana pengorbanan mereka memberikan tempat tinggal kepada golongan Muhajirin di rumah-rumah mereka. Pada peringkat awal, golongan Ansar ini yang tak ada rumah lebih daripada satu, dia sanggup berkongsi sebuah rumah dengan golongan Muhajirin. Tak apalah, duduk sekali dengan saya sehingga kamu ada penempatan sendiri. Sanggup buat begitu. Ini satu kelebihan yang diabadikan dalam Al-Quran tentang golongan Ansar ini. Sehingga Nabi ucap terima kasih. Wa syakarahum fima sana'u. Ana terjemah, Nabi melahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada golongan Ansar kerana pengorbanan mereka yang sanggup membantu golongan Muhajirin dalam bentuk memberikan menempatkan golongan Muhajirin di rumah-rumah mereka sendiri. Kalau kita ada rumah sewa, kita bui, itu kelebihan dah. Ni tak ada rumah sewa, rumah sebuah rumah, sanggup bui sebahagian rumah tu untuk didiami oleh masyarakat Muhajirin. Dan sanggup pula mereka berkongsi harta, bahagikan harta milik mereka yang sebenarnya mereka sanggup berikan kepada golongan Muhajirin. Misalnya ni, adik mari hadis, kalau ada kitab ni boleh tengok. Ni hadis yang Nabi sebut. Sebab itulah hadis-hadis kita tengok bahawa Nabi SAW berdasar kepada hadis-hadis Quran ni sendiri, misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan nama. Cuba kalau kita wasabiqunal awwaluna minal muhajirin, ada sebut nama tu, itu kelebihan yang tidak ada tolak banding lah. Kita ni hebat setara mana tak ada sebut bangsa kita. Tu nak ada kelebihan. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an, ila akhiril ayat itu. Sebut golongan Muhajirin dan Ansar. Bayangkanlah bagaimana perasaan Muhajirin dan Ansar bila dia baca ayat tu. Bayangkanlah yang mana dia dalam akidah dia nama ni Muhajirin dan Ansar, nama ni akan kekal sampai bila-bila, kerana ini kalam Tuhan, ini kalam Allah. Kiamatnya dunia, dia Quran itu tidak rosak, kerana Quran itu fi suhufin mukarramah. Lepas tu marfu'atin mutahharah bi aidi safaratin kiramin barah. Itu sifat Quran. Cuba perhati bagi yang ada kitab, cuba tengok. Tak ada tu boleh dengar gitu yalah. Ni Nabi sebut berkenaan dengan ni, orang panggil hadis yang berkait dengan Quran. Mana kita hurah ni orang panggil at-tafsir bil ma'thur, dia panggil. Mana kita hurah Quran berdasar pada hadis yang sahih. Ini dia tafsir, bentuk penafsiran yang terbaik. Kita menghuraikan Al-Quran dengan ayat Quran yang lain, atau menghuraikan Al-Quran dengan menggunakan hadis. Itu dia panggil tafsir bil ma'thur, dan itulah tafsir yang paling tinggi taraf dia. Status yang paling tinggi dia panggil at-tafsir bil ma'thur. Misalnya sabda Nabi SAW berkait dengan ni cerita kenyataan yang sedang kita bincang dalam Quran ni. Nabi kata, in ahbabtum qasamtu ma afa Allah alayya min bani nadir bainakum wa bainal muhajirin wa kana al muhajiruna ala ma hum alayhi min as-sukna fi masakinihim fi masakinikum wa musyarakah fi amwalikum wa in ahbabtum a'taituhum dhalika wa kharaju min diyarikum. Nabi kata kepada golongan Ansar, kalau kamu mahu,
Aku bagikan apa yang Allah telah berikan harta kepada aku, berupa harta faid yang diperolehi daripada Bani Nadir, puak-puak Yahudi Bani Nadir. Aku bagikan di kalangan kamu dan di kalangan muhajirin. Orang muhajirin sekarang ini mereka menumpang, tinggal di rumah-rumah kamu dan berkongsi harta-harta kamu, yang dimakan daripada hasil harta yang diberikan oleh golongan Ansar. Kalau kamu mahu, aku berikan kepada mereka harta itu dan mereka boleh keluar daripada rumah kamu. Kalau kamu mahu, aku boleh bagi harta faid ini, bui kepada golongan muhajirin, sehingga mereka boleh buat rumah sendiri, mereka boleh keluar daripada rumah kamu dan mereka tidak lagi berkongsi harta dengan golongan Ansar ni. Setuju, dia sanggup, tak apalah, biarlah bui. Kita nak sahabat kita muhajirin itu dapat mengejapi hidup senang, hidup yang mewah, hidup yang senang lenang seperti kita juga. Ini luar biasa, ini luar biasa sikap masyarakat Madinah. Faradu biqismati dzalika fil muhajirin. Mereka terima dengan sukarela, dengan puas hati bentuk pembahagian yang Nabi cadangkan untuk diberikan kepada muhajirin. Wa tabat anfusuhum, dan hati mereka rasa senang. Rasa senang, tabat tu rasa senang hati mereka. Gitulah. Tetapi Imam Syaukani tidak sebut hadis ini, siapa yang mengeluarkan hadis ini, daripada siapa hadis ini. Imam Syaukani tidak sebut. Tapi dalam sirah Ibn Hisham, beliau menyebutkan bahawa Nabi SAW telah membahagikan harta ghanimah yang diperolehi daripada Bani Nadir kepada golongan muhajirin, dan tidak diberikan kepada golongan Ansar sedikit pun harta itu. Tetapi golongan Ansar boleh terima, tak apa, mereka redha. Ini kelebihan, ini kelebihan golongan Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan golongan Ansar ini dia sanggup melebihkan golongan muhajirin berbanding diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka juga memerlukan harta itu, memerlukan apa yang mereka berikan. Mereka perlu juga, tapi mereka lebihkan, mereka utamakan golongan muhajirin. Yani yuqaddimuna al-muhajirin ala anfusihim fi huzudid dunya. Mereka mendahulukan golongan muhajirin berbanding diri-diri mereka dari sudut mendapat habuan dunia ini. Padahal mereka perlu juga, walau kana bi mukhassasah ay hajatan wa faqara. Sedangkan mereka perlu dan mereka juga faqara tu memerlu. Faqara ni mana memerlukan, fakir ni mana orang yang memerlukan, tak cukup. Nak makan pun tak cukup, tak ada. Tu memerlukan, sehingga sampai ke peringkat fakir, memerlukan kepada pertolongan orang lah maksudnya. Kalau nak harap pada apa yang ada pada diri dia, tak cukup, sehingga dia perlu pada bantuan orang lain. Dari segi asas kehidupan, dari segi asas kehidupan, tu baru orang panggil fakir. Kemudian Allah sebut lagi, wa man yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Dan sesiapa yang mampu kawal diri dia, sesiapa yang mampu kawal diri dia ataupun jaga diri daripada terkena sifat bakhil, sifat kedekut, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat. Faulaika humul muflihun. Orang yang berjaya mengawal diri daripada sifat bakhil, sehingga Allah sebut kesan daripada tindakan baik, tindakan cerdik mereka itu, maka Allah anugerahkan mereka darjah al-muflihun. Tadi as-sadiqun, satu darjah kebesaran. Ini darjah kebesaran lain pula, al-muflihun. Apa maksudnya? Man kafa'ahu Allahu hirsa nafsih wa bakhliha wa bakhlaha fa'adda ma aujabahu syar'a li fi malin min zakatin aw haqqin faqad faza wa najaha wa lam yafuz min bakhlin bidzalikan.
walam yafum man bakhila bidzalik, walam yaf man bakhila bidzalik wa syahhat bihi nafsuh. Gitu. Ya. Yang dikatakan orang-orang yang berjaya ini, yang mengekang, yang menjaga diri mereka daripada sifat bakhil ini, iaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cukupkannya. Allah jaga dia daripada hirsun nafsi, daripada tamak, daripada sifat tamak itu. Manusia ni dia jadi bakhil kerana tebal sifat tamak tu. Semakin tebal sifat tamak, rakus, maka semakin teballah sifat bakhil itu. Jadi golongan Ansar ini tak ada sifat kedeku kerana mereka tidak ada sifat tamak. Allah jaga mereka daripada ada sifat tamak itu. Dan Allah jaga mereka juga daripada ada sifat bakhil. Maka bila tidak ada sifat itu kepada mereka, fa'adda ma aujabahu, maka mereka mampu menunaikan kewajipan syarak yang diwajibkan ke atas mereka, berupa mengeluarkan harta, sama ada dalam bentuk zakat ataupun dalam bentuk hak orang lain yang bukan berbentuk zakat. Maka orang itu telah telah berjaya, wa najaha, dan telah mencapai pencapaian yang tinggi dalam hidup mereka. Dan sama sekali tidak akan berjaya man bakhila bidzalika, orang yang bakhil, wa syahhat bi nafsu, dan orang yang kedekut, yang ikut nafsu mereka. Yang syahhat di mana yang tunduk pada nafsu mereka, tidak akan berjaya. Itu dua ayat yang Allah SWT abadikan dalam Quran sebagai satu bentuk pujian yang tidak terhingga betapa besarnya dia punya jiwa semangat golongan Ansar dalam nak menolong sahabat dia dari kalangan Muhajirin. Ini suatu kelebihan yang tidak ada tolak banding. Itu dua ayat. Seterusnya ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang selepas mereka, yakni kita ni lah. Bila orang-orang Islam yang hidup di zaman yang tidak sempat dengan zaman Nabi dan selepas daripada zaman sahabat, itu mana walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang Islam, dan orang-orang Islam yang datang kemudian, yakni selepas daripada mereka. Mereka berdoa dengan berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, dan ampunilah dosa-dosa ikhwanina, saudara-saudara kami seagama, yang mana mereka telah mendahului kami dari segi keimanannya. Dan janganlah kamu letakkan dalam hati-hati kami perasaan ghillan, benci, cemburu, iri hati dan sebagainya kepada orang-orang yang telah beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, Ra'ufur Rahim, Tuhan yang sangat Ra'uf, Tuhan yang sangat tinggi kasihan belasnya, yang sangat melimpah ruah perasaan kasih sayang. Rahim, lagi maha tinggi sifat rahmatnya, sifat kasihan belasnya. Ra'uf tu makna simpati. Ra'uf, kasihan belas, rasa belas kasihan, rasa kesian. Rahim, Tuhan yang sangat banyak memberi rahmat kepada makhluk, itu makna Rahim. Jadi dalam ayat yang ke-10 ini, Allah SWT sebut pula kepada orang-orang Islam hak mari selepas daripada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di mana Allah, siapa dia mereka ni? Wa humut tabi'una lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang telah datang selepas mereka, mereka itulah golongan tabi'un. Golongan tabi'un mana golongan yang tidak sempat dengan Nabi, tapi dia sempat dengan zaman sahabat, yang mana mereka mengikut. Tapi sini yang maksudkan di sini at-tabi'una lahum, maknanya lebih umum.
iaitu orang-orang yang mengikut sahabat dengan penuh ihsan, dengan baik, ikut dengan baik, dengan ikhlas sampai kepada hari kiamat. Termasuk kita, kalau kita ikut cara hidup sahabat seperti mana sahabat ikut ajaran Nabi, sehingga dinobatkan sahabat itu sebagai kuntum khaira ummah oleh Allah dalam Quran, umat terbaik. Apa terbaik itu? Kerana sahabat ni ikut Nabi, dia ikut betul ajaran Nabi, tak ada takwil-takwil, dia ikut betul ajaran Nabi. Maka kalau kita sanggup ikut sahabat yang diiktiraf baik, maka kita juga akan dapat kelebihan seperti mana sahabat dapat kelebihan itu. Sebab tu sepanjang zaman umat Nabi ni ada yang sanggup mati semua kerana agama, sanggup mati kerana agama, sanggup hilang harta kerana agama, sanggup segala-galanya. Kenapa? Kerana jiwa mereka itu sudah menjadi jiwa agama. Payah tu nak boleh tu. Kadang-kadang orang agama pun tak lihat tu. Orang agama ni bila kena penyakit dunia, dia lebih dunia daripada orang agama. Teruk. Jadi payah nak boleh ni. Tetapi kalau jadi kena usaha lagu mana? Ikut agama. Sebab tu Imam Bukhari dia tekan, manusia nak naik tinggi, nak bertambah iman, nak ziyadatul iman, nak tambah iman, nak sampai kepada pengorbanan sahabat, dia mesti amal agama dengan sebanyak-banyak dan seikhlas-ikhlasnya. Tu saja tariqah, jalan untuk kita mencapai kedudukan setinggi sahabat itu. Tu cara dia. Kena ikut cara tu. Lagu mana cara sahabat beramal, lagu mana cara ibadat sahabat, lagu mana cara tahajud, cara zikir sahabat, lagu mana sahabat berzikir, lagu mana sahabat berselawat kepada Nabi, lagu mana sahabat ikut agama, lagu mana sahabat semaya, lagu mana sahabat bermasyarakat. Hak tu. Tapi masalah masyarakat kita lah ni tidak didedahkan dengan sebaiknya perkara itu. Kita hanya tengok Nabi pun tak kata kita bincang tentang Nabi. Sukatan tentang hidup, sukatan pelajaran yang kita beri pada masyarakat tidak cukup seperti mana sukatan pelajaran yang Nabi berikan kepada sahabat radhiyallahu anhum. Tak cukup tu. Misalnya hak jelasnya, hak paling jelasnya, tidak ada satu sukatan yang khusus berkenaan dengan tokoh-tokoh sahabat. Tak ada satu sukatan daripada peringkat rendah kepada sampai kepada universiti. Tak ada. Orang panggil yang disebut sebagai sukatan pelajaran berkenaan dengan tokoh ni. Tajuk subjek khusus dalam pengajian berkenaan dengan tokoh-tokoh sahabat. Tidak ada satu sukatan yang khusus. Sebenarnya itu perkara yang sangat merugi ke umat Islam. Jadi kalau umat Islam nak dapat tu bila dia ada kesedaran sendiri, dia baca atas nama sukatan pelajaran yang dipaksakan belajar kepada umat, tidak ada. Tapi setengah-setengah pelajaran tu, kalau gagal dalam pelajaran itu, panggil ibu bapa pergi sekolah, tu main. Ada klinik lah. Klinik matematik. Awak ni tak segar dari segi matematik. Kena cocok sejarah. Seolah-olah begitu. Tetapi bahagian agama jahil Quran, tak erti baca Quran pun tak ada sanggup buat klinik Quran. Tak ada. Ini sebenarnya sekular. Ini sebenarnya sekular. Tu sebenarnya. Gak sekular ni dia tidak kena parti, dia kena orang Islam. Dia bukan parti sekular. Dia umat Islam tu sendiri. Kadang-kadang hak dakwah pejuang Islam pun masih lagi berfikiran sekular. Sekular sana ni. Salah satu makna sekularnya adalah dia gagal mengenal pasti apa yang ditekankan oleh Nabi dalam agama. Dia gagal tahu tu. Bahkan dia tak tekan hak Nabi tekan. Itu sebenarnya satu bentuk pemisahan dengan ajaran Nabi. Walaupun dia orang Islam, walaupun dia masyarakat Islam. Sedangkan Quran hak tinggi, begitu juga semaya. Tidak ada kerunsingan kalau anak tak semaya. Asalkan lulus periksa molek. Ya anak ni 9A ni hebat, 10A, A plus belakang. Semaya dia anak tak apa, tak ada unsing tu. Tapi kalau anak gagal dalam peperiksaan, ibu bapa unsing. Ni umum masyarakat Islam. Sepatutnya kita kena latih anak ni jangan tinggal hak akhirat, jangan tinggal juga hak dunia. Sepatutnya gitu, biar seimbang. Bahkan ittifaq ulama sebut kita kena utamakan akhirat, jangan menyamakan dunia dengan akhirat pun tak boleh dah. Setengah ulama kata takut jadi lebih dunia, kena biar lebih akhirat tanpa tercicir dunia tu. Nak 10A tapi kena 10A juga, 11A dalam bab agama. Tu dia. Double plus kita terus. Kok dia dipanggil tahu? Ada tahu istilah tu?
Sekat pelas gitu ya tak? Sepatutnya gitu dah. Biasa kita tengok kan masyarakat sungguh 4 hari tak hilang lagi anak dia gagal dia proses. Sedih kecek, jumpa orang tu royak, jumpa orang ni royak. Nah, tapi anak dia tak semaya, tak ada. Bahasa dia dah huruf dia. Lagu tu kita begitu juga dulu dia tu. Itu penyakit umat Islam. Padahalnya anak dia tu sebenarnya tak wallahu a'lam lah, tapi setakat anak ngaji malaikat tak tanya pun. Lagu mana pun esa dulu mereka tak tanya begitu. Walaupun Islam letak hak tu fardu juga umat Islam. Fardu ngaji ilmu hak tidak ilmu agama lah kita, matematik. Itu fardu juga tu. Fardu kifayah. Fardu juga. Makna kalau umat Islam tidak ambil, tidak menguasai bidang ilmu tu, semua umat Islam dosa. Kalau tak ada ta'ifatun minal mu'minin liyatafaqahu fid din. Salah satu tafaqquh fid dinnya menguasai ilmu dunia, baru dia boleh tafaqquh fid din. Kalau umat Islam tidak ada tafaqquh fid din, tidak ada menguasai dunia, macam mana dia nak menguasai akhirat? Dia ada kaitan. Tu. Maknanya sebab itulah ad-dunya mazra'atul akhirah. Nabi kata dunia ni tempat kita bercucuk tanah. Kita bina kekuatan dunia untuk kita dapat kekuatan sebenar di hari akhirat. Itu maksudnya. Maknanya kita umat Islam ni kena maknanya belajar juga ilmu-ilmu lain. Tu. Maknanya kita kena tengoklah anak bangsa kita ni, anak kita sendiri ke dia cenderung pada mana. Kita kata Allah bui, hang ni orang nampaknya hang ni minat matematik. Kita kena bui asas-asas agama, jangan dia tinggal. Dan kita bina saluran untuk dia yang sesuai dengan bakat dan potensi dia. Itu tugas ibu bapa lah. Tugas kita sebagai ibu bapa. Tapi tak boleh tinggal ni. Jangan kejar kita atau pelajaran lain sehingga tinggal semaya, tinggal baca Quran. Tak ada. Allah nak pergi ngaji tak ada ustaz. Allah tuition banyak doa, tambah banyak doa. Tak ada nak pergi ngaji. Ini berat umat Islam ni. Kalau lagu tu. Ejah lah jangan tinggal hal tu. Apa jadi tinggal hal tu ya? Boleh ejah lah orang lain boleh ejah. Ada seorang ibu bapa tu habis 1,200 sebulan. Tapi tak tinggal macam kerana anak dia semua habis Quran sebelum dia jannah lagi. Maknanya cemerlang dalam bidang akademik, cemerlang juga dalam bidang kehidupan agama ni. Anak dia. Bagus dia tu. Dia suami isteri tu dia guru. Madrasah Kelami tu dia guru, tapi dia faham lah. Tak ngaji agama dia ni. Gapo-gapo masalah telefon kita lah tanya, tapi bisa dia ni. Dia faham. Kerana kefahaman tu lah. Tapi ramai dah umat Islam kita ni faham gitu sebenarnya. Tapi ramai lagi tak faham gitu. Tu kan. Jadi keseimbangan. Seimbang tu bukan bermakna 50-50. Jangan kita kata kita kena seimbangkan akhirat. Kehidupan akhirat dengan kehidupan agama, kehidupan dunia kita kena seimbang. Jangan kita fikir 50-50. Tak kena tu. Seimbang ini tidak semesti 50-50. Adil, kena adil. Saksama ni dalam bahasa syariat dia panggil adil. Tu maknanya seimbang. Udul, tu sifat dia. Udul tu maknanya sifat yang ada dalam diri. Kena udul. Sahabat udul, adil. Maknanya seimbang. Seimbang lagu mana? Kena utamakan akhirat. Pelebihkan akhirat. Jangan sampai peringkat dunia menguasai kita. Walaupun hidup atas dunia, kita kena hidup kita dikuasai oleh hari akhirat. Tu orang Islam yang sebenar. Sepatutnya gitulah. Kita kata kecek saja. Tidak, ini bukan teori ni. Itu sebenarnya punca kejayaan sahabat radhiyallahu anhu. Itu punca dia. Sebab tu Imam Ghazali tekan sangat tu. Jangan terlekat hati dengan dunia, ambil dunia, tapi jangan terlekat hati. Hati kena terlekat dengan akhirat. Hati kita ni kita kena terikat dengan akhirat. Tapi kita bekerja atas dunia ni seperti ulama sebut, Sayyidina Ali sebut, kita kerja atas dunia seolah-olah seperti nak hidup 1000 tahun misalnya. Hak tu dari segi kerja, aktiviti orang Islam. Dia kena bersungguh kerja gitu lah. Tapi hati tak terikat. Sebab tu dia boleh bersedekah. Kalau terikat hati dengan dunia, nak sedekah lagu mana? Saya harta ni. Ingat mudah kalau nak boleh harta ni. Perlu pakai kaki lah kata. Payah. Tiba-tiba nak bagi mudah-mudah, ambil lah kepada pelajar. Saya bui rumah saya untuk ngaji. Ingat mudah tu. Berapa orang ada dalam negeri Kelantan lagu tu? Berapa orang ada? Kau sanggup bui harta, setengah tu memang bui.
setengah tu, contohnya kita kata kelas kita nampak lagu ni pun nak boleh hidup lagu ni tu. Kita ada beberapa orang yang jadi supporter kepada ni kelas tu. Kalau di India, di Pakistan, sekolah jamiah ni, kita kata universiti dimiliki oleh rakyat, bukan kerajaan, swasta lah kita kata. Institut Pengajian Tinggi swasta ni, IPTS ni, no, kita kata tak? Dia setara dengan universiti kerajaan. Dia boleh bersaing dengan universiti kerajaan. Kenapa? Maksud saya sebut bersaing tu, dia free belakang ngaji. Boleh ngaji, tak ada duit boleh ngaji, asal nak ngaji. Padahal umat Islam tidaklah sekaya umat Islam di negara lain. Cuba tanya sahabat Ustaz Komar dia pergi ke Pakistan dok ngaji, bukan sekadar pengajian tak ada yuran, dia bui dah baju 12 tahun. Ngaji free. Minggu pertama curah perut pergi, duk makan makanan dia. Curah perut pergi, pedah dia masak buat dia ni. Awah kari India lah ke mana? Lepas tu dia tambah pula lada tu. Sahabat saya pergi 2 minggu curah perut. Bersih perut aku dia tu. Dah main 9 kali sehari. Cekong mula-mula, tapi ok juga. Apa nak free? Oh, nak masak nasi tu kos berapa hidup pula situ. Tu hak kaya-kaya tak apalah. Ok makan. Oh, lepas tu tak apa. Klik pakai hari ni tak boleh tinggal kata tipai ya. Kalau dia balik mari hello, tipai ya kata India balik tu. Pakistan sapar kata. No. Dia orang Kelantan kita ya. Tapi kalau balik mesti ajak makan tipai. Jadi perut tipai ya. Tidak perut nasi. Untuk sana makan 3 kali sehari. Sampai Maulana guru saya cerita, nak jiwa menderma, jiwa bersedekah masyarakat Islam di Pakistan, India Pakistan ni luar biasa. Luar biasa. Sehingga guru saya cerita masa dia ngaji dulu, pelajar-pelajar ni di jamiah ni, di sekolah-sekolah agama ni, makan hasil daripada orang kampung ni. Kok kayu-kayu nak minggu kambing. Masuk capur kaca 2 sedap saya terada. Kata sedap sangat. Tak sedap mana kambing. Bukan kambing beku, kambing pergi semelih di madrasah. Erek tali bergerak pergi mas semelih dah tu. Segar molek. Dia kata dia tengok semua. Dia tengok. Masa dia duduk ngaji di India, tiap-tiap pagi ada ibu-ibu orang Islam yang miskin bawa sekeping roti dia letak di kantin madrasah. Ni yang dia mampu bui tiap-tiap hari. Kadang-kadang 2 keping. Hak dia buat sendiri. Nak bui lebih tapi bui juga. Hak bui kambing, hak mas tak. Lepas tu baju ni, orang-orang Islam ni guru saya cerita lah. Naknya kepahaman dia. Sebab tu pergi sana, sahabat-sahabat saya pergi ngaji Pakistan pun memang pakai percuma 3 tahun ngaji tu. Pada dah 12 tahun baju ni. Baju kurta telah parah lutut. Dia buat klik baju tu kain kekong. Tak apalah, bukan ada duit tu dah. Apa kena ngaji. Tu boleh ngaji tak ada duit. Ibu bapa tak atas sehabuk boleh. Bui pula. Dia bui pula apa ni duit poket. Dia ada bui duit poket pula. Tu pelik tu. Padahal masyarakat miskin tetapi jiwa kaya. Dia jadi kaya lalu. Siapa lagi? Ada semua. Jadi Maulana cerita saya, dia kata, "Ana tengok pagi-pagi bawa roti letak." Jadi pihak madrasah letak dah meja letak untuk orang miskin. Untuk orang miskin gitu derma. Kan pelik tu. Payah nak bunyi istilah itu pak kita. Orang miskin jadi penderma. Jadi gitu. Tu memang hebat. Sebab tu hidup berkat pula tu. Lepas tu hak menarik lagi ya. Tak menarik lagi ni di India Pakistan pun gitu juga pelik. Ni pengalaman guru saya tak pergi, saya tak pergi ngaji tapi kita duk saing apa buat ni kan. Dia cerita ada pelajar tu dia gemuk. Dah peruntuk ke sekeping ya. Sorry. Muka bagai peri kan ni tidak banyak mana tapi boleh hidup. Jadi ada seorang pelajar tu dia gemuk lah besar. Dia kata tak adil lagu ni. Saya besar ni mau tak kes putih hati. Dia tak apalah roti sebutir pun perut dia lebih kurang roti yang nipis. Saya besar ke ni mau 100 kilo misalnya tak. Nak makan sebutir roti pagi tak ada.
Pori kita lepas sayana, ada sayana tu besar lah dia. Kita rasa kita ni besar dah, besar dia lagi. Jadi Hospo saya tu dia makan nasi pagi, bini dia kata lah, mau kita baik. Dia kata tak boleh Ustaz, kalau sebuku ke dia nengung besar dia. Saya kita tengok tak besar, ada besar sikit pada kita ya. Tapi tak boleh dia. Kalau bini dia beli sebuku nasi pagi nengung lepas habis buku. Nampak potok puas hati. Bini duk cerita. Akhir esok dia beli dua. Lepas akhir dua tu bangunlah lu pergi kerja lepas makan nasi. Kena dua buku. Memang dia besar. Tak silap dia sebut bila saya tu 100 kilo lebih dia. Besar 100 kilo ni. Besar. Sebab 80 kilo benang dah kita tengok. Dia pun sebut saya, dia kata saya tak boleh Ustaz, kalau makan nasi sebuku kena pakai je tak boleh. Teringat kau sebuku lagi tu. Dia kena gomor ruah lalu pagi. Jadi ada pelajar ni di bumi India ni lah, di madrasah ni. Dia tak puas hati. Jadi mau cik orang kating tak boleh peruntuk kes putih seorang. Dia pergi jumpa mudi. Dia pergi jumpa mudi tak boleh, bab makan ni tak boleh. Dia kena sesah lalu. Dia mengganggu. Dia pergi jumpa. Jadi nak ayatnya bagusnya. Faham je, sporting sungguh dia punya mudi dia. Berkali sporting sebab dia tengok nasabah dengan saiz tubuh ni. Tak apalah dia kata. Dia pun mudi ni wak keluar kepada itu bahawa budak ni kena dua butir paling kurang. Beres lepas tu dia. Orang lain pun tak nak deki. Lepas tu dia seorang kau umur 2 paling kurang. 2 butir, baru lega tu. Baru tak ngepek. No. Tu. No ayatnya di India, Pakistan ni gitu. Siapa sekarang? Apa jiwa menderma masyarakat dia. Mana masyarakat dia faham konsep wujud kifai tu. Fardu kifayah dia faham molek. Mana pelajar-pelajar duk mengaji tu lepas dosa kita. Apa maksud tu? Maknanya Allah hantar isyarat supaya kita jagalah budak-budak ni, pelajar-pelajar ni, sebab dia ngaji suku sembahyang merah mata kita lepas dosa. Tak okey, free bagi lagu tu. Menurut lagu tu baik nak fikir otak. Tu. Kalau nak ngepek paroklah. Gitulah. Tu sebenarnya wajib kifai, wujud kifai. Hak kita panggil fardu kifayah tu. Konsep tu sebenarnya konsep dia menjalinkan hubungan orang lain panggil kontrak sosial tu. Hak tu sebenarnya cara Islam mewujudkan mahabbah, kasih sayang antara manusia. Dia wujudkan konsep fardu kifayah. Sebab juga doktor kita kata. Doktor nak jadi doktor ni kos besar. Dia kena paksa buat pinjam ratus ribu. Setengah tu jual tanah. Nak siapa? Pernah mak dia jual tanah kerana anak dia nak ngaji jadi doktor. Tu bila balik buka klinik dia cah mahal padai, dia kata dulu tak bantu aku masa ngaji. Sejarah 60 ya klik nengung. Mak aku jual tanah. Ya trik ni dia kata aku nak cocok parut orang kampung dia tu. Dekut sangat masa aku ngaji. Padahal aku ngaji doktor lepas rasa dia. Memang gitu pun. Fardu kifayah ni. Bayangkan kalau dia tu naik hasil daripada duit orang kampung faham. Nengung juga dia nak cah mahal pun. Pocik ni dulu mari pada aku duit aku nak pergi ngaji. Mikir juga dia. Tu kesal yang cara agama nak didik masyarakat. Memang cara agama tu dia tajam molek. Kena molek. Tetapi kalau kita nak syarah orang payah nak faham. Dia kata tu tengok tu nak suruh pitih dia lah tu. Kalau kita hura, sebab tu orang agama tak berani nak hura fardu kifayah. Lah ni. Tu hura nak suruh ke madrasah dia lah tu. Nak suruh ke dahan lah tu. Tu dia hura parok bab fardu kifayah tu. Orang nak suruh dia faham. Nak uwi tak suruh. Lepas tu kira ikut. Tapi gitulah manusia. Tu sebenarnya konsep fardu kifayah. Jadi nak hurah tu tak perlu diberi faham kepada masyarakat. Sebab tu dia kena tekan. Kalau masyarakat faham tu banyak masalah masyarakat ni sesat. Seperti mana sesat ialah dalam bab ni lah. Di India, Pakistan. Siapakah hari ni? Sahabat saya duk cerita gitulah. Siapakah hari ni? Seperti ni kata setengah-setengah madrasah di South Africa bukan dibiayai oleh kerajaan pun, tetapi percuma ngaji, boleh duit poket lagi. Katanya duit poket memang cukup untuk beli kitab pun boleh. Di South Africa. Siapa setara tu? Apa tu? Kerana jiwa menderma. Orang-orang kaya ni sanggup support. Sepatutnya gitulah. Sebab itulah Ibn Khaldun sebut, dia kata salah satu ciri
sebuah negara yang akan menjadi negara bertamadun, ciri masyarakat bertamadun, ciri masyarakat bertamadun, dia panggil jiwa menderma tu tebal. Masyarakat itu tidak akan naik menjadi masyarakat bertamadun kalau masyarakat dia tu jiwa menumpang. Dia istilah jiwa menumpang dia guna. Kaya dah pun duk gini lagi. Kaya dah pun nak lagi harta. Masih meminta-minta lagi walaupun kaya, selebih pada mencukupi dah harta. Jiwa tu, kalau masyarakat umum, ramai majoriti umat dalam sesebuah negara, sesebuah negeri itu, masyarakat dia hanya suka menerima, tidak suka memberi, jauh lagi, jauh lagi masyarakat itu nak menjadi masyarakat bertamadun. Itu kata Abdurrahman Ibn Khaldun, tokoh sosiologi Islam. Dia sebut begitulah. Jadi tujuan sebuah tu nak ayatnya, kenapa dia akan selesailah persoalan yang mengatakan kenapa Nabi mampu membina negara hanya 10 tahun sahaja di bumi Madinah. Kenapa? Kerana jiwa masyarakat Islam itu, jiwa berkorban tu tinggi, jiwa jihad tu, jiwa memberi tu tinggi. Maknanya budaya menderma ni bukan hanya ada pada orang kaya, orang miskin pun ada jiwa menderma ni. Lepas tu dalam riwayat lain sebut pula, misalnya orang-orang miskin ni tak sih terima duit zakat. Ramai, khusus di zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar tak sih. Berapa tu? Sebab dia kata ada dah duit kat orang lain. Mungkin orang lain ada. Jiwa gitu. Payah tu. Kadang-kadang orang agama pun tak boleh kita tak kata kat orang lah. Kita sendiri lagu mana? Kita lebih tahu tentang jiwa kita. Kita boleh tahu. Kita nilai sendiri. Jangan duk sibuk nak nilai orang. Kita nilai diri kita sendiri. Ni sebenarnya. Jadi khitab Allah dalam ayat ni yang pertama, Allah nak mengajar kita sesebuah masyarakat nak menjadi bertamadun sehingga disebut dalam Quran ni, dia mesti ada ciri-ciri. Itu yang pertama. Ciri jihad. Jihad yang ada mujahadah. Dalam jihad itu kena ada mujahadah. Sanggup berkorban. Selagi umat Islam tidak berjaya melahirkan majoriti umat yang sanggup mujahadah dalam agama, bangsa itu tidak akan naik. Yang kedua, khitab Allah dalam ayat ini yang kita bincang pada hari ini adalah sebagai memberi kesegaran kepada umat Islam, supaya dia tahu, biar dia jadi segar dengan sifat ni. Kita kena segar dengan, kita kena segarkan jiwa kita dengan sifat-sifat ni. Barulah umat Islam itu akan membangun. Tak semesti, tak mungkin 100% begitu, tapi biarlah bersifat jumhur, biarlah bersifat majoriti, aksariyah. Biar majoriti jadi kena ramai, lebih daripada 50%. Yang begitu sikapnya. Yang ketiga, bagaimana susahnya Nabi nak melahirkan masyarakat ni sampai ke tahap masyarakat madani kita sebut. Itulah masyarakat madani tu ambil daripada tu lah. Masyarakat bertamadun. Ingat senang ke nak lahirkan masyarakat? Cuba tengok perjuangan Nabi lagu mana nak boleh melahirkan masyarakat gitu. Maknanya kita sebagai orang agama, kita sebagai orang Islam, dia kena ada pengorbanan pula nak melahirkan orang yang faham seperti kita. Payah tu. Seorang suami nak berjual, dia kena memahami isteri dia. Proses nak memahamkan isteri itu bukan senang. Begitu juga isteri kadang-kadang dia nak memahamkan suami dia dalam perjuangan, payah juga. Jadi setiap orang dia kena ada semangat nak memahamkan orang yang berada di sekitar dia terhadap agama. Mesti ada sikap. Hak tu khitab Allah dalam ayat. Khitab ni maknanya Allah berbicara dengan kita. Khitab ni maknanya Allah berbicara. Setiap Quran ni, ayat Quran ni Allah berbicara dengan kita lah. Yang disebut dalam istilah muamalah Allah dengan kita. Sehingga Yusuf Qaradawi tulis kitab Kaifa nata'amalu ma'al Quranil Karim. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Quran, nak memahami khitab Allah, nak memahami bicara Allah melalui Quran kepada kita. Ni lah. Tak akan sebut sebagai cerita, sebuah buku cerita. Dah, buku cerita pun dia ada konsep dia. Ni apatah lagi ni kitab suci sebagai dustur, sebagai pelbagai hidup pada umat Islam. Lebih-lebih lagi lah. Jadi dengan 3 ayat yang kita bincang ni, mudah-mudahan kita sebagai kita dulu bermula dengan diri kita. Tak usah kira orang lain, kita sendiri pelajar, saya sendiri sebagai guru, para ibu bapa, kita sendiri
buat perubahan, biar ada hijrah nak dapat kelebihan ini. Gambar kalau tidak bermula daripada diri kita, orang lain lah ke mana? Kita sendiri. Gitulah. Jadi makna mujahadah dalam agama. Jadi payah tu, bukan mudah. Bukan mudah nak buat kecek sini. Ya? Memang dulu hak paling tebal sikap ni guru. Guru pondok kita dulu, kita kena baca sejarah guru pondok ni. Jangan kita hina guru pondok ni. Jangan kita pandai rendah guru pondok ni. Guru pondok ni ngajar 40 tahun tak ambil gaji siapa. Dia makan hasil pada kebun getah dia, kebun deria dia. Sebab tu petai-petai dia kerja, dia buat kebun. Buat apa tu? Sebab dia kata nak payah you dia. Orang kapur ni nak makan pun tak cukup. Tengok dia mikir agama. Sebab tu Islam naik. Kukuk mana di Kelantan pun ni orang panggil Sami Mekah. Lepas tu kata jual ke dia, mana ketemu mobil. Lepas tu kita ni kerja ke dia juga kata. Orang dulu telah buat kerja. Ulama dulu nak bagi anda berjaya lah, ulama dulu walaupun tidak 100% memet dah hukum manusia, okey. Nak jaya 100% ni tak boleh. Tapi sekurang-kurangnya umat Islam pada waktu tak ada hak tak erti Quran. Tok saya cerita, dan saya pun pernah dengar. Saya duduk kampung dulu, kalau waktu Maghrib bunyi 10 lebah di kampung tu ada salat, tu kampung asal saya. Semua orang baca Quran. Masa tu nak nikah tak boleh tak kata Quran. Sebab tu biasa kan, saya sempatlah dengan zaman bila nak nikah, sebelum nikah dia buat majlis kata Quran. Nak ayatnya anak dia ni habis dah Quran nak ayat kau nak berjadi tua dia tu, biar reti je tu. Nah. Sebelum majlis nikah kahwin dia buat majlis kata Quran dulu. Maknanya masyarakat Quran ni. Tapi lah ni cerdik ketika orang sendiri dengar hebat tiba-tiba tengah Quran. Apa jadi? Maknanya kita orang agama ni gagal. Dulu orang agama dulu berjaya. Hak ada tak selesai masalah tak selesai tu kerja kita lah pula. Jangan kita duk kata ke dia, kita buat ke dia. Apa sumbangan kita kepada masyarakat Islam? Sekurang-kurang orang pondok dulu orang faham agama. Tak ada murtad, payah nak murtad zaman dulu. Apa? Kerangka tauhid tu kemah dia beri pada masyarakat. Gedia Quran. Umat Islam mesti baca Quran. Tertanam dengan kukuh. Tertanam dengan kukuh jiwa umat Islam bahawa Quran itu penting. Memang tak boleh nikah tepuh tiada ada pun tak boleh nikah tak habis Quran suruh ayat. Sebab tu dia ngaji Quran tu. Kita kata lagu tu ngaji kerana nak nikah. Ikut dia dengan Tuhan tu. Bukan urusan kita tu. Tapi berjaya kok mana. Bahkan zaman saya ada lagi. Adik-adik saya semua khatam Quran sebelum dia dua. Tak ada kaedah pelik-pelik Tok guru bila ngajar asal belakang di tiap balasah gitu ya. Siapa pula tiap balasah. Tak ada kaedah pelik-pelik. Berkat tu pentingnya, berkat tu, barakah. Kakak saya tak ada habis je satu. Bawa Quran muka dia kecil, kakak saya ni kecil. Kilik Quran besar tu kat nampak nak tum. Ni ngaji saya tengok tu. Kita hak jatuh ni, mau kita hak jatuh kita banyak hijau. Dia banyak agenda luar. Lambatlah sikit. Tapi kok pun habis Quran, peringkat rendah lagi. Kakak saya lah perempuan-perempuan semua habis Quran sebelum jahrua lagi. Pelik ke zaman tu? Tak pelik. Zaman tu orang habis Quran sebelum sekolah, masa sekolah rendah jahrua je tak pelik. Biasa ya. Kelas Quran sebab kedai kopi banyak dulu. Hak ngajar-ngajar apa orang tua tak ada ambil yuran ke apa. Tak salah ambil yuran dari ulama pun sebut tu. Kerana dasar pada keperluan semasa. Tak salah sikit apa. Tapi apa yang jadi? Ni masalah berkat. Lepas tu berjayalah kukuk mana pun. Ulama dulu keikhlasan mereka Allah tunjuk dalam masyarakat. Gitulah. Jadi kita kena asuh gitulah. Suppose sini pun ngaji kira-kiranya lah. Kalau ada sedikit bayar kerana keperluan asas tu, itu tidak dikira lah tu. Bahkan perri dengan ngaji ni. Gitulah. Mudah-mudahan dengan 3 ayat yang kita baca boleh membuahkan satu semangat lah kepada kita dalam hidup beragama ni. Dia kena ada pengorbanan itu. Bagi yang ada duit, dia korban lah. Bagi yang tidak ada duit, dia ada pengorbanan lain pula. Bagi sokongan moral, sokongan tenaga dan sebagainya. Manusia ni selagi dia hidup, dia masih boleh berperanan sebagai orang Islam. Kita kena ingat. Jadi itulah mudah-mudahan perbincangan kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya sendiri pun